Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam Hello Malaysia. Satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya sudah pun kita sediakan kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan secara langsung dan eksklusif Hello Malaysia di Bernama TV. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah Lahad Datu, siapa syahid? Jadi satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. Jadi izinkan saya memperkenalkan tetamu saya yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Jadi Ustaz Haji Luqman Hazli bin Haji Azali yang merupakan Presiden Persatuan Moral dan Pembangunan Insan Malaysia. Jadi Ustaz, pertama kali bersama kita di Hello Malaysia, Ustaz. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi satu perkara yang cukup menarik akan kita sembang-sembang hari ini di Hello Malaysia, Ustaz. Dan kepada penonton-penonton, seperti biasalah, kalau anda juga ingin mendapat maklumat yang lebih mendalam ataupun ingin memberi pandangan dan juga pendapat, kami mengalung-alungkan panggilan anda di 03 2693 7008. Baiklah, kita sebenarnya ingin mengimbas kembali apa yang berlaku di Lahad Datu itu, Ustaz. Sesuatu yang memang memeranjatkan rakyat Malaysia, sesuatu yang tidak dijangkakan, tetapi apapun kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekurang-kurangnya sekarang ini suasana dah kembali tenang, walaupun operasi pembersihan dan sebagainya sedang dilakukan oleh pasukan keselamatan kita, dan kita tetap berdoa kehadrat Allah semoga anggota keselamatan kita sentiasa diberi perlindungan dan semoga mereka akan terus kuat semangat mereka untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum kita pergi kepada siapa syahid, itu satu perkara yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang, Ustaz. Saya ingin mendapat pandangan Ustaz sendiri. Saya difahamkan bahawa Ustaz lama sebenarnya berada di Sabah, iaitu pada tahun 2006 melakukan kerja-kerja dakwah dan sebagainya, dan barangkali Ustaz juga rapat hubungan Ustaz dengan apa yang dipanggil sebagai kaum suluk itu sendiri. Kita ingin mengetahui Ustaz tentang sedikit latar belakang tentang masyarakat suluk di Sabah itu sendiri, Ustaz. Bagaimana pendirian mereka, bagaimana mentaliti mereka, bagaimana emosi dan sikap mereka sebenarnya, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal qatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على وصحبه حق قدره ومقداره العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya telah diundang oleh Bernama TV bersama dengan tuan pengacara kita, Tuan Syekawi Jirin, yang memang kita telah kenali. Dan tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini di bumi kita yang bertuah, di Malaysia ini. Jadi apa yang saya lihat sebagai seorang pendakwah dan mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat suluk ni, mereka adalah satu masyarakat rumpun Melayu, yang mana mereka juga berada di kepulauan Laut Cina Selatan. Di segi kehidupan mereka selepas dijajah oleh Spanyol, Amerika dan seterusnya oleh puak-puak yang baru datang, yang telah mengubah pemikiran dan jiwa mereka, disebabkan mereka dah lama duduk dalam peperangan, kesusahan, dan kemudian kekurangan ulama yang datang mengajar, dan akhirnya untuk survival, untuk kehidupan, jadi mereka perlu melakukan sesuatu. Dalam arti kata, kalau kita melihat daripada kecil memang duduk dalam perang, hari-hari bunyi bom, hari-hari bunyi senapan, bunyi pistol. Jadi mereka menjadi berani dari segi nature mereka itu sendiri. Kemudian apabila mereka ditekan, maka mereka telah melakukan penghijrahan beramai-ramai, mungkin atas dasar faktor ekonomi, dan telah puas berperang, kesian tengok anak-anak, maka mereka telah berhijrah ke Sabah secara beramai-ramai. Dan apa yang saya dapati, banyak
kumpulan di dalam masyarakat orang suluk ni ataupun orang tausuk kita panggil. Dan mereka ni banyak juga yang belajar tinggi-tinggi. Banyak yang ada doktorat, yang belajar di Universiti Manila, belajar di Amerika, di mata-mata. Jadi mereka ni jadi terpinggir kerana peperangan yang sengaja di-create supaya kehidupan mereka, bangsa mereka, identiti mereka boleh hilang begitu saja. Jadi apabila berlaku peristiwa di Lahad Datu ni, cara tak langsung dunia telah buka mata lah dan menyaksikan mereka. Dan di sini kita melihat satu kesempatan yang boleh diambil oleh kita sebagai rakyat Malaysia yang juga beragama Islam, yang kita sayangkan pada agama perpaduan keharmonian. Kita melihat perkara ini dan kita perlu belajar dan kita perlu berfikir bagaimana untuk kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Dan orang suluk ni sendiri sebenarnya mereka, kalau kita orang putih kata friendly, dia orang pun baik. Sebab apa? Dia pun tahu dia tak ada IC, dia duduk penumpang kat Malaysia. Atas kebaikan kerajaan Malaysia bagi dia duduk. Jadi sebenarnya itu satu persaingan sihat kepada anak negeri, sebagai satu motivasi dan juga semangat untuk sama-sama membina satu kehidupan sepatutnya. Dia satu persaingan yang sihat lah. Jadi pada saya orang suluk ni dia kekurangan ilmu pengetahuan. Jadi apabila kerajaan memberi peluang kepada mereka untuk bersekolah darjah 1 sampai darjah 6, itu dah cukup bagus sebenarnya. Betul. Setidak-tidaknya anak-anak mereka ni boleh membaca, boleh menulis. Dan ada sebahagian pada mereka dah lama tinggal kat Malaysia pun dah ada IC dah pun. Betul. Jadi kita kena melihat daripada sudut masa hadapan. Sebab kalau kita nak dendam, nak meneruskan sakit hati, masalah tak akan selesai juga. Jadi kita perlu berfikir bahawa mereka ni juga orang Islam, mereka pun manusia. Betul. Dan mereka memerlukan perhatian dan juga mereka memerlukan kehidupan seperti kita. Jadi kalau kita bergaul dengan mereka, di segi peperangan ni, apa yang berlaku oleh pemberontak ataupun dalam ilmu Islam dipanggil burat, yang menentang kerajaan yang sah. Jadi orang-orang ni mereka yang memberontak, yang lain tu yang tak ada senjata, yang duduk nelayan, petani, peniaga, janganlah kita pandang serong. Kan? Tapi kalau kita lihat daripada apa yang Ustaz sebutkan itu, kalau begitulah sifat masyarakat suluk itu di Sabah khususnya Ustaz, apakah secara peribadi Ustaz merasakan bahawa apa yang berlaku di Lahad Datu itu barangkali disebabkan oleh ada pihak-pihak tertentu yang instigate sehingga mereka sanggup melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita di Lahad Datu itu? Komen Ustaz dalam persoalan. Ya, kalau kita tengok dalam blog-blog yang ditulis oleh orang-orang suluk itu sendiri, sama ada dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Tausuk, Tagalog, dalam bahasa Melayu, pemberontak ni sendiri yang kita lihat seperti yang mendakwa dirinya Sultan. Sebab daripada dulu lagi kita melihat Kesultanan Suluk ni selepas zaman kolonial, dia telah British telah divide and rule masalah ni. Dan akhirnya berlaku banyak puak mendakwa diri Sultan. Jadi bila banyak puak mahu mengaku diri mereka Sultan, dan jadi segala andaian kita boleh buatlah. Sebab orang dalam tertekan dan menginginkan pengaruh, harta dan sebagainya, segalanya boleh berlaku. Bil haqiqati wallahu alam. Kita boleh lihat dari sudut itulah. Jadi kalau kita ingin membuat analisa dan pengamatan, sepatutnya kita kena lihat daripada awal lagi masalah yang berlaku ni tadi. Dan mereka dah biasa berperang, jadi tak mustahil juga mereka ditaja oleh siapa-siapa. Dan laporan-laporan akhbar yang kita baca,
boleh masuk, boleh keluar, dan mereka pun ada speedboat yang mempunyai kuasa tinggi. Jadi segalanya mungkin. Sebab kalau kita tengok di segi ekonomi, mereka bukannya ada bisnes yang hebat-hebat. Macam mana mereka boleh ada senjata? Jadi segala persoalan boleh berlaku. Baiklah Ustaz, saya difahamkan kita sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Barangkali ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita, Saudara Abdullah Osman dari Negeri Sembilan, sudah pun ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya Ustaz sikit. Ya, silakan. Ya. Ustaz, apakah kategori kalau ikut Quran lah, Ya. Quran tentang apa ni, mati syahid ni, apa syarat-syaratnya untuk mendapatkan mati syahid dunia dan akhirat? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman. Itulah sebenarnya perkara yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan Ustaz di Hello Malaysia hari ini, dan itulah topik yang kita pilih pun, iaitu Lahadatu siapa syahid. Jadi barangkali Ustaz boleh menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Silakan. Ya, terima kasih Encik Abdullah kerana sudi mengemukakan soalan. Bil haqiqati wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita melihat daripada sirah nabawiyah, ya, daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kekasih kita, ruh kita, yang mengajak kita mentauhidkan Allah Taala dengan hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kalau kita melihat daripada perihidup sejarah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bagi dia bawa adalah mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Ya. Jadi apabila berlaku perperangan, ancaman kepada orang Islam, jadi kalau kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku di Lahadatu tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, dipanggil pemberontak, tak kira lah pemberontak tu orang taja ke apa ke, pokoknya mereka ada senjata dan ada yang telah terbunuh. Jadi persoalannya yang terbunuh tu macam mana, yang dibunuh tu macam mana. Ya? Jadi kita kena kembali balik kepada sirah nabawiyah, sebab Nabi telah berlaku beberapa peperangan dalam waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama Allah ni. Jadi yang kita lihat yang hebat, peperangan Badar, peperangan Uhud, ya. Jadi peperangan-peperangan yang berlaku tadi, macam mana kita nak klasifikasikan, kita nak menentukan orang tu mati syahid ke tidak, ya. Jadi dalam konteks ini kita kena ingat balik kembali pada matan Arba'in Imam Nawawi, innama a'malu binniyah. Setiap amalan itu berpunca daripada niat. Ya, sebab telah berlaku di zaman Rasulullah SAW waktu peperangan Uhud dah habis. Jadi banyak sahabat yang terkorban. Ada satu ibu datang melawat anaknya yang dah mati dalam peperangan tersebut. Waktu dia mengusap muka anaknya, dia buang pasir debu-debu dekat muka anaknya, maka ibu ni kata, bertuahlah kau wahai anak, kau telah mendapat syahid. Maka Rasulullah SAW mendengar perkataan ibu tersebut. Rasulullah pun berpaling kepada ibu tersebut. Macam mana ibu tahu dia mati syahid? Jadi kita melihat daripada hadis ini, Nabi kata macam mana ibu tahu dia mati syahid, dan mana tahu kalau lidahnya ada bercakap benda yang sia-sia. Jadi kita kena lihat dia ada term and condition. Dalam masalah menentukan mati syahid ni ada term and condition. Sama juga dalam masalah semayang. Memang kita semayang, menghadap kiblat, menutup aurat, pakai jubah, pakai sebab, pakai keluar macam saya lagi, macam Osama bin Laden pula orang tengok kan. Jadi maknanya patut pakai putih lagi di segi sunnah, dengan kain sugi, minyak wangi, dan kita awal waktu. Tetapi niat kita rupanya semayang kerana mak mentua. Sebab mak mentua datang rumah, kita pun dress up lah. Betul. Mak mentua tak ada, kita pun tak dress up lah. Jadi nawaitu kita tu, ya Allah nilai innama a'malu binniyat. Jadi kepada kita, niat itu penting. Jadi sebab itu kalau kita nak menentukan syahid ke tidak, itu hak Allah Ta'ala. Betul. Bukan hak kita. Cuma di segi hukum fiqahnya, dia kena ada hukum fiqah pula. Kalau kita main hakikat semua, tak payah makan nasi, tengok aja nasi dah kenyang. Jadi bila kita lihat kembali term and condition, maknanya apabila kita menentang pokok-pokok burat ini, barang siapa yang niatnya betul, maka dia mendapatlah pahala syahid kerana niat dia tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baiklah, sebelum kita berehat, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Jadi kita ambil satu lagi panggilan sebelum kita berehat, iaitu Saiful dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ni. Assalamualaikum Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Saiful ya?
Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Saya nak tujukan soalan ni pada Ustaz. Ya, silakan. Saya nak bertanya tanya. Bila dikatakan mati syahid, kita mesti memperjuangkan sama ada dari segi negara, koma, dan bangsa, koma, dan juga agama kan. Ya. Jadi negara, bangsa dan agama kan. Ya. Jadi saya sebut bukan dikatakan diri agama atau bangsa atau negara. Persoalan sekarang agama, koma, bangsa, koma, dan juga negara. Jadi kalau dia kata mati syahid pada pandangan saya kan, saya harap Ustaz boleh tolong betulkan sekiranya saya salah kan. Ya. Jadi kalau kata dia memperjuang pasal negara, sebab yang sana melawan orang Islam, yang membunuh orang Islam, adakah dia kata syahid? Kalau syahid mesti 3 perkara sepahaman saya lah. Sebab ada kebetulan koma bukannya atau. Kalau koma mana dia mesti pasal agama, bangsa dan juga negara. Maksudnya tidak boleh diceraikan antara satu sama lain. Maka barulah kita kata yang dia tu mati syahid. Kalau anda kata dia kata atau jadi statement yang patut keluar hadis ke atau Al-Quran dia sama ada bangsa atau negara atau agama. Tolong perjelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Saiful, satu soalan yang cukup menarik sebenarnya Ustaz ya. Tapi tak apa, sebelum Ustaz menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Saiful dari Kuala Lumpur, kita akan berehat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Ini ruang dan peluang yang cukup baik sebenarnya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi kalau anda ada masa dan keinginan untuk bertanya sesuatu, panggil kami di 03-293-7008. Kita sama sembang bersama dengan tetamu saya, Ustaz Haji Luqman Hazli yang berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Hello Malaysia dan Saiful dari Kuala Lumpur tadi membangkitkan satu persoalan yang menarik juga Ustaz, dan barangkali mungkin tidak lari jauh daripada apa yang disuarakan oleh pemanggil kita yang pertama tadi, iaitu Encik Abdullah Osman, tetapi mungkin dia memerlukan satu lagi penjelasan yang lebih jelas, lebih terang daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Encik Saiful kerana sudi mengemukakan soalan. Jadi persoalannya kita kena lihat masalah syahid ni fatwanya pun dah banyak. Kalau kita membaca sama ada daripada ayat Quran atau hadis Nabi, soal syahid dunia ke syahid akhirat itu terpulang kepada niat orang tersebut. Ya. Jadi persoalannya, apabila saya bagi contoh senangnya, rumah Cik Saiful pencuri datang bawa pistol, ya, lepas tu kita ambil parang, kita matikan pencuri tersebut. Kemudian pencuri itu sempat tembak, mati pula kita. Jadi kalau kita mati ni mempertahankan harta kita, maruah kita, ya, itu pun disebut sebagai mati syahid. Ya. Sebab saya sebut dah tadi, persoalannya sama ada syahid dunia atau syahid akhirat itu bukan hak kita. Tetapi orang ini telah memberontak ke dalam negara kita. Itu baru dia datang ke Lahad Datu. Kalau dia datang semua bergerombolan, ya. Jadi soal sama ada orang itu Islam sama Islam, kalau kita lihat dalam sejarah itu sendiri, ya, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang tak nak bayar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar telah menghantar angkatan tentera untuk membunuh mereka semua. Jadi di sini kita melihat bahawa yang tak nak bayar zakat itu orang Islam. Tetapi kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak membunuh mereka semua supaya mereka ni menunaikan tanggungjawab membayar zakat? Lebih lagi lah orang ini bersenjata, sama ada dia niat ke tak niat, dah mati dah orang kita. Jadi so ada syahid ke tak syahid, orang itu dicas sebagai pemberontak, yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah bahawa orang ini adalah pemberontak dan kita wajib mempertahankan diri kita. Jadi hukumnya kalau kita niat, kembali pada niat lah. Tapi di segi hukum secara generalnya, maka dia adalah syahid. Wallahu alam. Ya. Bila Ustaz sebut tentang niat, ini juga satu perkara yang selalu diperkatakan, dan ramai juga yang beranggapan Ustaz, mungkin anggota pengganas lah, kita panggil pengganas Sulu itu sendiri, ada pandangan-pandangan yang mengatakan mereka yang terkorban itu adalah mati syahid, dan memanglah apa yang berlaku kepada pasukan keselamatan kita juga, yang gugur di medan perang itu dianggap sebagai mati syahid. Tetapi persoalannya sekarang, tentera-tentera pengganas Sulu itu datang dengan niat apa sebenarnya, dan di mana Ustaz melihat persoalan ini bila kita nak mengatakan apakah dia mati syahid ataupun apa sebenarnya? Persoalannya, kalau kita kembali balik melihat apa yang berlaku, siapa yang datang ke tempat kita dahulu? Bukan kita yang chase fire. Kalau kita baca dia punya rentetan apa semua dalam akhbar dan sebagainya, jadi mereka yang memulakan dulu
ya. Mereka yang mulakan dulu, sedangkan pihak keselamatan dah beritahu keluar dengan baik, jangan ada apa-apa. Dan apa yang kita baca dalam surat khabar pun pihak keselamatan bagi beras lah, bagi makan. Jadi kalau kita lihat, kita telah melayan mereka dengan baik, tapi siapa yang chase fire dulu? Jadi apabila kita diserang, maka wajib kita mempertahankan diri. Jadi ini yang kita lihat masalah yang telah berlaku. Jadi persoalannya syarat-syarat syahid ni tadi kembali balik pada asal, apa niat orang tu. Ya, itu kita tak tahu, itu dia dengan Allah Ta'ala. Zahir kita lihat mereka nak mempertahankan negara. Kebetulan pula mereka jadi anggota keselamatan. Macam mana kalau kita duduk tempat mereka? Tentu kita akan berfikir juga, takkan kita nak mati kata, kan? Sebagaimana cikgu di Kelantan yang keluar dalam Facebooknya. Jadi kita rasa tak wajarlah kalau kau tak suka pun janganlah cakap macam tu, sebab bil haqiqati kita tak tahu. Yang kita yang semayang ni pun kita tak tahu nasib kita. Apakah kita ni mati beriman, mati kafir? Lebih lagi lah orang lain. Jadi sebab itu di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh Hujatul Islam dalam Imam Ghazali rahimahullah taala dan kita Iyalumuddin, mana kita jangan sangka buruk. Ya, kita jangan sangka buruk, sebab pada hakikatnya Allah lah yang Maha mengetahui. Jadi kalau cukup syaratnya, maka dapatlah mereka pahala syahid. Sama juga kita, kalau cukup syarat, dapatlah kita pahala semayang. Kalau tidak, apa tak dapat. Hoja saja, tidur aja, apa tak dapat. Ya. Wallahu a'lam. Menarik Ustaz. Bila sebut Ustaz sebut tentang melayan mereka dengan baik, dan itulah tindakan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan kita di awal bermulanya insiden Lahad Datu itu. Kita cuba kalau boleh tidak mahu melakukan ataupun berlakunya pertumpahan darah daripada insiden itu. Tetapi sayang sekali layanan yang kita berikan itu, tawaran yang kita berikan itu disalahertikan oleh pihak musuh, dan mereka mengambil kesempatan untuk membunuh pasukan keselamatan kita. Tapi ada pihak yang mengatakan kita silap sebenarnya, kita harus terus menyerang dan tidak memberi mereka peluang dan juga ruang. Tapi apakah pendekatan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan itu adalah merupakan satu perbuatan yang cukup mulia, kerana niat kita itu seperti yang Ustaz sebut tadi cukup hebat, cukup tinggi sebenarnya. Ya, jadi apa yang kita lihat, kalau kita cakap dari segi taktikal, dari segi taktikal peperangan, macam-macam lah orang boleh beri pandangan. Tapi kalau kita bercakap dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi kemanusiaan, maka kita melihat tindakan kita, sebab di situ kita boleh lihat sama ada Cik Syaiful ataupun Cik Abdullah tadi, mana kita melihat bahawa kita cuba berbuat baik kepada mereka. Kita cuba berbuat baik dan kita cuba menunjukkan sikap bahawa kita ni sebenarnya tak suka nak gaduh-gaduh lah, kan? Jadi kita suka kalau boleh korang balik lah, kan? Sebenarnya korang nak apa benda ni, kan? Jadi tetapi mereka telah mengambil satu sikap yang sebaliknya. Kita bagi beras, mereka bagi racun, kan? Jadi sebab itu perkara ni dah berlaku. Jadi permasalahannya kepada kita sebagai umat Islam ni, kita kena bersedia di segi ketakwaan kita kepada Allah. Sebab Allah dah janji wallahu wali muttaqin. Allah pun bela orang bertakwa. Sekarang ni kita diserang oleh orang suluk. Kalau satu hari masa nanti diserang oleh orang lain pula, apakah kita sebagai rakyat Malaysia hanya berpeluk tubuh, tak beramal ibadat, kita bila dah berlaku peperangan, serangan, baru nak semayang, ambil wuduk pun tak reti, sah batal pun tak tahu. Jadi kita pun kena berfikir, ini satu iktibar yang paling baik. Tuhan buat benda kecil je, ada hikmat dia yang kita tak tahu. Soal ahli politik nak cakap apa, ahli ekonomi nak cakap apa, segalanya mungkin. Cuma persediaan yang kita kena buat dalam menangani masalah ini untuk di masa-masa akan datang, kita kena menyediakan kekuatan kerohanian. Kekuatan kerohanian. Dan di segi taktik pula sepatutnya kita boleh membacalah apa musuh akan buat. Di sini pihak keselamatan pula dia tak boleh ambil ringan. Pihak keselamatan pun tak boleh ambil ringan juga, dan pihak keselamatan pun dia kena peka dengan benda ni. Jadi apabila masing-masing bantu-membantu rakyat dan pihak keselamatan, insya-Allah benda ni boleh selesai. Tetapi masing-masing mesti tak apa ni, poli ada, askar ada, lantar lah, aku yang penting boleh makan sudahlah. Jadi akhirnya kita pun kena juga. Tak mustahil, sebab manusia ni dia ada perasaan hasad, dengki dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni
kita sebagai orang awam, sebagai rakyat, maka kita kena prepare lah untuk diri kita. Supaya kita bersedia untuk sebarang kemungkinan. Jadi kalau kita lihat apa yang telah dilaksanakan oleh pasukan keselamatan, saya dah sebut tadi, kita boleh beri pandangan macam-macam aspek. Tapi saya ni bukan ahli taktikal. Jadi saya bagi cakap dari sudut agama lah. Jadi suruhlah orang lain pula bagi pandangan dari taktikal kan. Tapi kalau dari segi agama, baguslah. Orang datang rumah kita jamu mulai. Tapi rupanya dia nak rompak kita. Jadi kita kena pertahankan diri. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, sebelum saya pergi kepada perkara yang lebih serius lagi, saya masih lagi nak berkongsi sesuatu dengan Ustaz, kerana Ustaz lama sebenarnya berada di kawasan Lahad Datu, Semporna dan kawasan-kawasan sekitar. Dari segi topografi Ustaz, dari segi keadaan suasana di sana dengan masyarakat yang berbilang kaum, khususnya di Sabah, di kawasan itu sendiri, apakah Ustaz melihat bahawa bukan mudah sebenarnya bagi pasukan keselamatan yang dalam usaha untuk melakukan operasi pembersihan seperti apa yang mereka lakukan sekarang ini untuk melakukannya dalam masa yang singkat, kerana keadaan topografi itu sendiri amat sukar, dan Ustaz mungkin lebih tahu kerana Ustaz lama berada bersama rakyat Sabah di kawasan tersebut. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya kalau kita tengok, tapi tuan-tuan jangan marah saya lah. Saya bagi pandangan sebab saya ni orang bebas, saya cakap dari segi kacamata saya sebagai orang alim lah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita kena mempergiatkan lagi exercise. Di kalangan anggota keselamatan, jangan duduk sibuk main golf gaduh dengan bini, duduk sibuk karaoke. Jadi ini satu a big lesson. Orang putih kata a big lesson for those who have weapon, yang diamanahkan oleh rakyat untuk mempertahankan negara. Bukan kita tak boleh main golf, boleh, tapi biarlah banyak menembak daripada main golf. Jadi bila musuh dah datang, kita dah gabra. Kemudian kalau kita tengok dari segi tactical, kita melihat musuh lebih smart. Sebab apa mereka lebih smart? Sebab mereka hari-hari perang. Kita bergaduh dengan bini. Musuh bergaduh berlatih menembak panjat bukit, panjat gunung. Kita dah sibuk pergi shopping dan sebagainya. Ini pengajaran, saya kena cakap benda ni. Kemudian masalah dia pula, kalau kita lihat keadaan muka bumi di Sabah, anggota kita yang ada kat sana pun bukan pernah pergi Sabah. Ini satu masalah juga. Kemudian daripada itu, orang suluk ni dia dah biasa dah benda-benda tu. Kemudian mereka juga duduk di estate-estate, pun saudara mara mereka juga. Jadi untuk melakukan penyamaran, berlagak sebagai orang kampung, pekerja estate sangat mudah. Dan mereka pun bercakap bahasa dia. Jadi kalau pada pihak keselamatan ni, mereka kena lebih bijak lah. Lebih bijak daripada musuh. Itu sepatutnya. Baru kita boleh selesai masalah. Dan kemudian kita jangan lupa, kita kena kembali kepada pendekatan Al-Quran. Macam mana kita nak kesan musuh. Dan bila kita baca surat khabar, mereka ni ada pakai tangkar, tembak, takluk, apa semua. Sepatutnya pasukan keselamatan yang beragama Islam, bawalah surah Yasin, taruh dalam kocik. Sebelum pergi, rujuklah dengan ulama. Apa taktikal kita nak buat? Azan dulu ke? Baca ayat kursi ke? Baca Yasin ke? Tetapi benda ni semua tunjuk terror. Nampak tak? Jadi apabila tunjuk terror, ada yang jadi mangsa lah. Jadi ini satu masalah. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa walaupun keadaan muka bumi di sana tu dipenuh dengan kelapa sawit, tapi pembersihan ni sukar sebab mereka macam orang kampung juga. Susah nak dikenali. Susah nak dikenali. Jadi sebab itu kita memerlukan masa lebih kurang 2-3 bulan lah saya tengok. Sebab itu kita perlukan local people support untuk membantu nak menyelesaikan konflik ini. InsyaAllah saya nampak boleh selesai. Saya yakin. Baiklah, sebelum kita berehat, kita ambil dulu saudara Aziz Rahman yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam Tuan Haji dan juga Ustaz. Saya nak berkongsi pandangan Ustaz begini Ustaz. Pertama sekali kita dapati bahawa kita ni asyik duduk apologetik dari segi fakta yang sebenar adalah negara kita telah diserang oleh pengganas tak kira dia Islam ke bukan Islam ke, daripada Sulu ke Sabah. Jadi di sini soalnya sekarang hakikat yang kita terima, kita diserang dan kita berhak mempertahankan negara kita. Itu hakikatnya. Tetapi di sini kita dapati bahawa kita cuba bersikap apologetik dari segi nak mencari siapa salah, siapa silap apa semua, tapi hakikat sebenar hak pertahanan diri itu adalah hak kita. Itu saya tidak nak nafikan. Yang keduanya Ustaz, kita dapati bahawa seolah-olah sekarang ini orang di kalangan warga negara kita
kita sendiri berpendapat bahawa mati syahid dunia ke mati syahid akhirat. Perkara itu sebenarnya itu peranggapan politik, kerana kita dapati bahawa kalau kita banding dengan peristiwa Memali, maknanya peristiwa kalau nak banding dengan perkara ini pun sama, maknanya melawan pemerintah yang ini pun melawan pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang beragama Islam, yang Memali pun melawan arahan pemerintah sesama Islam. Tapi mengapa di sana diisytiharkan syahid dan di sini diisytiharkan syahid dunia? Seolah-olah ini permainan ini, kalaulah sekiranya perkara ini tak diselesaikan, negara habis satu negeri Sabah ataupun habis satu Malaysia ni, kita asyik lagi nak bersifat apologetik, mempersalahkan diri sendiri dan juga menunjuk kelemahan sendiri tidak tanpa mempertahankan hak kita. Itu apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Aziz Draman dari Kuala Lumpur. Dua observations ataupun dua persoalan yang menarik sebenarnya Ustaz ya, untuk kita sambung selepas kita berehat. Ini apapun, kita akan berehat sekali lagi dan insya-Allah kita akan kembali semula bersama dengan saudara di Hello Malaysia. Jangan tinggalkan kami di Bernama TV. Kami gembira kerana dapat bersama anda semula di Hello Malaysia ini, dan kita masih bercakap tentang satu topik yang menarik sebenarnya, iaitu Al-Had Datu, siapa syahid. Dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Haji Lokman Hazli Haji Azali, iaitu Presiden Persatuan Moral dan Pembangunan Insan Malaysia. Dan kita masih lagi membuka talian kepada anda 0326937008. Sebelum menjawab persoalan daripada saudara Aziz Draman, saya difahamkan ada pemanggil dari Kelantan di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Saya Rozailan daripada Kelantan. Rozainan ya? Rozailan. Ya. Ya, silakan. Saya ada dua soalan untuk diajukan kepada Ustaz. Ya, silakan. Soalan pertama saya, bagaimana hendak membina kekuatan mental dan spiritual kepada anggota keselamatan dan juga rakyat di masa hadapan berhubung dengan kes pencerobohan ataupun pengganah di Al-Had Datu. Yang kedua, apakah langkah-langkah ataupun preventif dan prepare seandainya berlaku lagi kejadian ini di masa hadapan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik soalan yang Encik Rozainan dari Kelantan kemukakan. Kita sembang-sembang tadi tentang perkara itu Ustaz ya. Tapi sebelum tu Ustaz sebelum menjawab persoalan daripada Aziz Draman, sebelum menjawab persoalan daripada Rozainan dari Kelantan itu, saya nak berkongsi sesuatu Ustaz ya. Gambaran yang tercetus daripada peristiwa Al-Had Datu itu, bagi saya secara peribadi merasakan bahawa barangkali inilah apa yang dipanggil sebagai doktrin ekstremisme yang begitu menjadi fenomena di kalangan umat Islam, begitulah dikatakan, sehinggalah timbul apa yang dipanggil sebagai Islamfobia dan sebagainya. Jadi apakah Ustaz merasakan bahawa sekiranya perkara-perkara ekstremisme ini tidak diberi satu perhatian yang serius ataupun satu kawalan yang konkret, barangkali boleh membahayakan sebenarnya dan memburukkan lagi imej Islam di mata dunia? Komen Ustaz. Jadi masalah apa yang telah berlaku ni, mengikut kata Tuan Haji tadi, salah tanggapan, kemudian berlaku sikap melampau, bertindak melulu. Jadi sebenarnya benda ni kita kena gerakkan di peringkat sekolah lagi, daripada sekolah rendah, sekolah menengah ya, dan juga PLKN. Kita kena dedahkan kepada anak-anak kita sebenarnya agama Islam itu apa. Lepas tu kita kena lihat agama Islam ni adalah satu agama yang mengajak kepada kebaikan. Ya, dan agama Islam ni kalau kita baca sejarahnya, dia bukan dikembangkan dengan pedang, ya, bukan dengan senjata. Ini kita tidak boleh nafikan. Waktu saya memberi pandangan kepada peristiwa September 11 kepada Business News di Singapura, mereka minta pandangan saya tulisan tu berjudul The New Millennium Islam. Ya. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya, Islam bukan senjata. Ini adalah propaganda Zionis dan konco-konconya supaya memburuk-burukkan imej Islam. Maklumat yang terkini kita terima, Islam pengikutnya bertambah sekarang lebih daripada 2 bilion di seluruh dunia ya. Yang paling besar pengikutnya, dan di Eropah sendiri mereka pun takut ya tentang kebangkitan Islam. Jadi untuk mengelakkan orang ramai
masuk agama Islam, maka dia perlu create satu cerita nak momok-momokkan orang Islam ni tadi. Kemudian ada pula orang Islam yang terpengaruh, sebab di kalangan muda-mudi mereka suka mengambil maklumat daripada media elektronik, media internet dan sebagainya. Jadi mereka telah dipergunakan oleh Yahudi, sebagaimana kita lihat di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Syria, ya. Anak-anak muda ni tiba-tiba jadi naik syekh. Jadi naik syekh, dia jadi tak boleh nak kawal diri, ecstasy, out of control, berpunca daripada kekosongan jiwa. Dan mereka kekurangan ilmu pengetahuan dalam menilai dan nak menyelesaikan masalah, kerana panas jiwa muda, ya. Kita pun nak syahid, ya. Jadi kita nak jadi suicide bomber, nak bunuh diri. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya ini adalah fatwa-fatwa daripada Wahabi. Ya, pengaruh daripada kumpulan Wahabi yang tak puas hati kepada orang-orang yang beramal dengan ajaran Islam. Mengapa harus kita bunuh orang kafir? Habis kalau kita bunuh semua orang kafir, siapa nak masuk Islam? Jadi kita kena lihat peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu baginda pergi dakwah ke Taif. Ini sejarah. Kita kena berfikir, Nabi dibaling batu, luka kaki, patah gigi, dan setengah riwayat menyebutkan datang malaikat, datang je Islam, nak hancurkan semua orang Taif ni. Nabi kata, Allahumma yahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tengku kaum aku tak tahu aku ni Nabi. Aku ni membawa kedamaian, membawa kebaikan kepada umat manusia. Jadi kalau kita lihat Islam itu sendiri bahawa dia membawa kebaikan dan kedamaian, dan benda ni kita kena terap daripada sekolah lagi. Melentur buluh biar daripada rebung. Kalau dah jadi buluh nak buat lau kena layar ke api. Kalau tidak tak boleh lentur. Dah susah. Betul. Jadi akhirnya apabila jiwa mereka kosong, pengetahuan mereka kosong tentang jihad, tentang mati syahid, mereka akan bertindak mengikut perception daripada ustaz-ustaz yang menggunakan title doktor dan sebagainya, yang akan memberi brainwash kepada mereka ini. Akhirnya akan berlaku peristiwa seperti JI, pengebom Bani Mati, bom disco, bom sana bom sini. Mana kita tahu orang yang duduk kat disco tu semua jahat? Mungkin dia datang situ nak cari anak dia. Mungkin dia datang situ kerana dia kerja basuh pinggan, dah dia tak ada kerja lain. Sebab dia ada rekod jenayah, tapi dia dah bertaubat. Jadi berlakunya ekstrim ni tadi, bertindak membabi buta kerana sikap tak puas hati dan tidak ada pengetahuan langsung tentang agama, dan mengambil pendekatan yang agresif, tanpa berfikir bahawa Allah ni innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang bertaubat. Apa salah kita dakwah? Kenapa perlu kita nak marah? Jadi kita kena ambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih suka orang tu bertaubat. Seperti peristiwa Daksur. Nabi tengah rehat balik satu pada peperangan. Daksur ni datang letak pedang kat Nabi. Nabi tengah baring. Wahai Muhammad, siapa boleh tolong kau sekarang? Rasulullah jawab apa? Allah. Secara kerohaniannya bila dengar Allah, tiba-tiba terus Daksur jatuh pedang dia. Rasulullah pun ambil pedang. Sekarang Daksur, siapa boleh selamatkan kau? Sebab kalau kita lihat dari segi disiplin panglima perang zaman dulu, kalau you dah chase me, you want to kill me, engkau nak bunuh aku, mana aku tu bantai dan kau bagi mati. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada future, melihat pada masa hadapan, bahawa dia ajar umatnya memaafkan orang ini. Apa salah kau dia masuk Islam? Kan ramai orang Islam. Jadi sebab itu kenapa berlaku ekstrim ni dan sebagainya, kerana salah faham. Jadi kita perlu bertindak. Lebih-lebih lagi orang kerja dekat Kementerian Pelajaran, jangan duk tidur aja. Dia kena bertindak dan kena mengkaji dan kena masukkan dalam silibus, dan dikhususkan guru-guru supaya mereka boleh mengajar kepada anak bangsa kita ni tentang sebenarnya jihad tu apa. Betul. Menarik Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sebutkan itu seolah-olah telah pun menjawab apa yang disuarakan oleh Aziz Rahman tadi, bahawa kita bukan bersifat apologetik kerana kita mahu bersifat apologetik, tetapi itulah sebenarnya ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah sendiri bersifat apologetik walaupun musuh berada di depan mata. Satu persoalan juga yang menarik sebelum itu, kita ambil dulu pemanggil yang sudah pun ada di talian dari Terengganu. Tengku Zain, kalau tak silap saya, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum ko. Waalaikumsalam Tuan Haji, dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Tengku Zamzairul daripada Keting Terengganu. Silakan Tengku.
saya faham dengan apa yang Ustaz dah jelaskan dengan terperinci tentang syahid. Jadi saya sangat bersetuju dengan kenyataan Ustaz, iaitu tentang syahid itu semua kuasa Allah Ta'ala. Dan apa yang penjelasan yang Ustaz beri tadi, saya rasa kalau ada orang tak faham lagi, memang wallahualam lah. Dan yang kedua, berbalik pada apa yang Ustaz timbul petik tadi, tentang persiapan kita di masa hadapan. Sebab sekiranya benda ni tak diambil menjadi iktibar pada semua lapisan warga masyarakat, yang mana asyik berhibur baik daripada semua lapisan, sama ada yang tua dengan bintang kilauan emas, yang muda dengan jom heboh. Jadi bukan saya cuma khawatir sebab rata-rata umat Islam sekarang ni kita memang suka berhibur, dan sekiranya benda ni berlaku di tanah Semenanjung, adakah semua orang Islam kat Semenanjung ni bersedia dari segi mental dan spiritual, kekuatan dalaman kita? Betul. Dan perkara ni actually saya dah timbulkan pada sesi yang terdahulu, tapi jawapan yang diberikan oleh jemputan pada masa yang berkenaan tidak menepati soalan. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak-banyak Engku. Jadi kalau Engku tak puas hati jawapan di program yang lalu, insya-Allah saya berjanji bersama dengan Ustaz ini mungkin kita akan mendapat jawapan yang lebih jitu, yang lebih tepat. Persoalan yang dibangkitkan oleh Engku sebenarnya sama seperti apa yang dibangkitkan oleh pemanggil sebelum ini, iaitu saudara Rozainan dari Kelantan. Jadi kembali nanti itulah perkara yang akan saya sembang bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya ini. InsyaAllah kita berehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula. Jadi Ustaz, Allah, tak sedar-sedar rupanya kita dah hampir-hampir ke penghujung lah Ustaz. Tapi masih lagi ada persoalan yang menarik dibangkitkan oleh Tengku Zam tadi daripada Terengganu, dan juga Rozainan daripada Kelantan tadi. Jadi Engku kata tadi dia tak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh tetamu saya yang lalu tentang persoalan yang harus dilakukan oleh umat Islam sekarang ini dalam menghadapi apa yang berlaku di Lak Datu. Itu mungkin menjadi satu contoh yang cukup baik sebenarnya. Dan kita juga sembang-sembang apakah sebenarnya yang diperlukan oleh umat Islam dalam usaha untuk memperkukuhkan bukan saja semangat dari segi lahiriah, tetapi yang lebih penting ialah spiritual itu sendiri. Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji dan tuan penanya Tuan Rozailan dan juga Tuan Tengku Zam daripada Keretih. Persoalan ini sangat bagus dan sangat baik. Terima kasih kepada penyoal. Jadi kalau kita melihat daripada perspektif Islam itu sendiri dan kita baca sejarah, kita kena melihat sejarah, sebab sejarah ni dia telah berlaku dan terbukti berjaya. Betul. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni dia jadi sultan pun magic juga, secara cepat dan kilat. Memang sengaja Tuhan pilih dia untuk menakluk Baitul Maqdis. Jadi apa yang Sultan Salahuddin buat waktu dia dilantik menjadi sultan selepas meninggalnya Sultan Nuruddin Az-Zanji, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia telah mendampingi ulama. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin tertinggi negara pada waktu itu untuk menyelesaikan konflik kaum, ada puak Qibti, ada puak Arab, macam-macam kaum di dalam pemerintahannya, ada Kurdi. Jadi Sultan Salahuddin telah mengambil satu pendekatan yang cukup bijak. Maka beliau telah berdampingi ulama dan beliau telah mengaji kitab Mauta' kepada ulama mazhab Maliki di Iskandaria. Dia telah menghabiskan kitab Mauta' dan dia belajar. Dalam sejarah juga menyebutkan bahawa dua pemimpin besar dunia yang telah khatam kitab Mauta', iaitu Khalifah Harun Ar-Rashid dan juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan apabila Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melihat rakyatnya sibuk berhibur, sibuk dengan permainan yang sia-sia, negara dah kacau, kita perlu melawan tentera salib, banyak orang Islam kena bunuh nak pergi haji, raja-raja salib telah bunuh dan mengisytiharkan macam-macam dan menghina-hina. Maka Sultan Salahuddin telah meminta pandangan ulama ul-amilin, ulama yang muhaqqiqin, ulama yang ahli murakabah, ulama yang ahli musyahadah, ulama yang ahli Allah, ulama yang mendapat ilham daripada Allah, ulama yang hidupnya kerana Allah. Jadi Sultan Salahuddin telah berundi dengan mereka, maka Sultan Salahuddin telah menggerakkan gerakan kerohanian
untuk membina kembali kekuatan jiwa umat Islam pada waktu itu, ya, supaya bangkit berjihad. Kalau nak harap tentera yang bayar gaji je tak cukup, ya. Lepas tu kita kena jaga, sebab kita kena ingat Allah telah berjanji kepada orang Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu walimut taqin, dan Allah itu pembela orang yang bertakwa. Jadi macam mana nak membina takwa? Maka dalam sejarah juga menyebutkan Sultan Salahuddin Ayyubi telah menghidupkan balik zawiyah-zawiyah, rumah-rumah pendidikan kerohanian, ataupun dalam bahasa orang putih dipanggil School of Sufi. Telah menghidupkan kembali School of Sufi, dan segala syekh-syekh ini diberi semangat oleh Sultan Salahuddin supaya mendidik rakyat, supaya rakyat itu mentauhidkan Allah, bukan bertuhankan hawa nafsu, bukan bertuhankan duit, ya. Jadi akhirnya rakyat jadi kembali sedar tanggungjawab dia, dan mereka telah bangkit bersama-sama dengan Sultan Salahuddin Ayyubi untuk mempertahankan negara pada waktu itu. Dan akhirnya sejarah telah menyaksikan bahawa Sultan Salahuddin Ayyubi telah berjaya menakluk Baitul Maqdis dengan begitu mudah sekali, sampai Richard the Lionheart telah menghadiahkan satu kubur, dan saya pergi ke kubur Sultan Salahuddin waktu saya belajar di Damsyik, ya. Richard the Lionheart malu dengan Sultan Salahuddin ni apa? Kerana Sultan Salahuddin telah menggunakan satu pendekatan yang cukup bijak. Waktu Richard the Lionheart sakit, Sultan Salahuddin intelijennya melaporkan kepada dia, maka dia telah menyamar menjadi tabib, ya. Ramai orang cuba mengubat Richard the Lionheart ni, tak ada orang boleh ubat, tak sembuh. Maka Sultan Salahuddin telah pergi dan mengubat Richard the Lionheart, dan akhirnya dia pun baik. Jadi waktu berperang zaman dulu bukan macam sekarang, jeneral duduk dekat dalam kursi tengok komputer je. Dia bukan turun pergi tembak bandit. Zaman dulu dia sama-sama kau, okey, jeneral, raja sama raja, kita lawan pedang. Waktu lawan pedang ni tadi, waktu berhenti pedang ni, maka Richard tengok muka betul-betul. Bukankah tuan yang telah mengubatkan saya waktu saya sakit dulu? Maka Sultan Salahuddin pun buka, akulah yang telah mengubatkan kau. Dia pun kata berhenti perang. Kalau tuan nak bunuh saya masa saya sakit dulu, saya dah kena bunuh. Jadi di sini kita melihatkan art of war, ya, seni-seni peperangan yang telah dijalankan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya meringankan bebanan tentera. Ya, banyak tak perlu nak keluarkan belanja, tak perlu nak pergi perang. Akhirnya Richard the Lionheart malu, dan dia pun balik ke England. Ini sejarah. Jadi untuk persediaan kita, maka kita perlu kembali kepada jalan Allah. Ya, bukan maksud jalan Allah tu duduk surah masjid, tidak. Dalam arti kata kita kena ada ilmu, kita kena beramal, kita kena ikut sunnah Rasulullah, ya. Jadi akhirnya apabila berlaku masalah, maka kita boleh berfikir dan kita boleh berdapang dada, sebab hati kita diisi dengan zikrullah. Jadi sebab itu kita kena hidupkan balik amalan-amalan tarekat dan tasawuf. Walaupun puak-puak Wahabi dan kawan-kawannya tak suka, kerana mereka kurang membaca. Cuba mereka membaca 1000 buku, pasti mereka akan berjumpa kesan yang positif daripada pengamalan ilmu tarekat dan tasawuf. Sebab sejarah telah membuktikan, sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih juga, ya, sebab Nabi dah menyebutkan yang boleh menakluk Konstantinopel amir yang baik, tentera yang baik, dan rakyat yang baik. Jadi dalam konteks Lahadatul dan Malaysia secara kita kena lihat hadis Nabi ni terhadap Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, dan benda itu telah menjadi kenyataan. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih dia ada spiritual advisor, ya, dia ada penasihat kerohaniannya, iaitu Syekh Samsuddin Al-Wali Al-Naqsyabandi, yang beramal dengan ilmu tarekat, iaitu ilmu pembersihan jiwa. Ilmu tarekat ni bukan ilmu meripik macam ripik besut, ataupun dipanggil ayah pin, ya. Ini bukan ajaran sesat, tetapi kerana kurang membaca, ya, bila kurang membaca, kita judge the book by the cover. Jadi kita telah membuat satu kesalahan di segi akademik, ya. Jadi untuk persediaan in the future, kita pakat-pakat kena mengaji, kena beramal, kena ubah lifestyle. Bukan bermaksud kita meninggalkan kemajuan, ya, tetapi dalam arti kata roh kita mempunyai satu pengisian jiwa, iaitu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
Akhir sekali ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit lagi Ustaz ya. Satu persoalan yang juga menarik. Barangkali untuk mengatasi kerosakan hasil daripada sifat ekstremisme kita itu dan juga barangkali doktrin-doktrin yang barangkali mengganggu pemikiran dan jiwa kita, naluri kita dan sebagainya. Apakah Ustaz merasakan apa yang disarankan oleh kerajaan kita sekarang ini, iaitu mengamalkan kehidupan yang bersifat wasatiyah, iaitu kesederhanaan? Apakah itu satu jalan yang cukup baik sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak kita ingini seperti apa yang berlaku ini? Okey, apa yang telah dicadangkan oleh pihak pemerintah, jadi kita kena terima kenyataan ya. Kalau kita jadi pemerintah pun kita kena ada idea juga. Kalau you nak cakap benda ni politik dan sebagainya, itu perception masing-masing. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Maknanya dalam kehidupan kita sebagai manusia ni, kita jangan hidup bermewah-mewah. Allah tak suka orang membazir. Kita jangan hidup lalai ikut nafsu. Allah tak suka. Bukan tak boleh berhibur, boleh sampai tak semayang, apa hal. Orang pergi masjid satu saat, orang tengok bola 80,000 ya. Jadi bila kita melihat perkara ini, akhirnya apa akan jadi pada kita? Jadi pelajaran daripada peristiwa Lahad Datu mengajar kita arti kedewasaan di new millennium ya, dan di akhir zaman ini apa yang Nabi telah sebut ya, kita kena hidup mengikut perjalanan Rasulullah. Bukan kita menafikan kehidupan dunia, sedangkan Allah dah sebut wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kalau kamu mengetahui. Jadi kita utamakan akhirat. Kau tak yakin? Kau tak yakin dengan akhirat? Ya, kena naik haji kat balik pulau kan? Jadi kita kena lihat keyakinan kita kepada akhirat. Ini iman, ini kenyataan. Kita kena percaya ya, bahawa adanya kehidupan yang bersifat abadi, namanya akhirat. Jadi bukan kita membelakangkan dunia. Kesederhanaan di sini maksudnya bukan pakai baju buruk, bukan kita naik kuda. Naik kuda boleh, tapi dekat tempat naik kuda lah. Takkan kita nak kejar pencuri yang naik motorbike besar, naik kuda, bila nak sampai? Jadi di sini kita kena ingat penafsiran dari segi zuhud, wara, redha, sabar tu kena mengaji lah. Dalam masa yang terbatas ni, mungkin saya tak boleh bagi jawapan yang sempurna mengikut kehendak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Tetapi secara kesimpulannya, kita kena ingat bahawa kita kena kembali kepada cara hidup yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itulah satu situasi. Saya sendiri banyak belajar daripada apa yang Ustaz lontarkan sebenarnya kepada penonton, dan saya juga yang memang cetek ilmu agama ini sekurang-kurangnya dapat mempelajari sesuatu yang saya kira cukup menarik dan mungkin akan menjadi pembimbing untuk saya di masa-masa yang akan datang. Dan tinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz Haji Luqman kerana sudi bersama kita di studio Hello Malaysia ini, dan insya-Allah Ustaz sudi-sudilah untuk bersama kami lagi sekiranya dijemput. Dan saya percaya bahawa selepas ini mungkin ramai peminat Ustaz Haji Luqman yang ingin melihat Ustaz bersama kami di Hello Malaysia di Bernama TV ini. Terima kasih kepada anda yang memanggil kami, bertanyakan banyak persoalan, membangkitkan beberapa persoalan yang menarik sebenarnya, dan saya harap jawapan yang telah diberikan oleh Ustaz Haji Luqman itu akan memuaskan hati anda. Jadi sebelum kita berpisah dari udara ini, seperti biasalah salam hormat dari kami semua, dan insya-Allah seperti biasa jugalah ingat kami di Hello Malaysia ini, ingat jugalah Bernama TV, gerbang berita anda. Kita akan jumpa lagi di Hello Malaysia insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.